Selamat malam, salam sejahtera. Oleh kerana terlalu sibuk dengan rayuan Najib, semua orang lupa ada satu lagi penghakiman keputusan yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, yang aku rasa lebih ditunggu berbanding dengan keputusan Najib berkaitan SRC dan juga 1MDB. Apalagi kalau bukan keputusan kes rasuah Rosmah Mansur yang melibatkan rasuah solar, yang melibatkan sekolah di pedalaman Sarawak. Ianya akan diumumkan pada hari Khamis ini. Ulasan ini malam ini ialah sama ada Rosmah akan mengikut jejak suaminya, iaitu Najib Razak, masuk penjara ataupun beliau akan dibebaskan. Semuanya ini kini bergantung kepada keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Dan adakah Rosmah akan juga mendapat kebenaran daripada mahkamah untuk sekiranya katakanlah beliau didapati bersalah, adakah beliau akan dapat kebenaran seperti Najib untuk tidak berada di penjara selama masih dalam rayuan, ataupun beliau tidak mendapat kebenaran seperti itu dan terus masuk penjara kalau didapati bersalah. Walau bagaimanapun, kita doakanlah supaya Rosmah tidak akan mengalami nasib malang seperti Najib, kerana kita pun tahu Rosmah sudah agak berumur, sudah menghampiri umur senja. Jadi kita naklah dia masuk penjara pula. Takut nanti dia tidak mampu tinggal di sana, kerana dalam penjara seperti yang dikatakan oleh Anwar, hidupnya memang agak sukar. Selepas suami tercinta Datuk Seri Najib Razak dimasukkan ke penjara pada minggu lalu, kini istrinya Datin Seri Rosmah Mansur juga akan berdepan keputusan kes rasuah solar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Khamis ini. 2 hari lagi kita akan menanti, kita akan ketahui apakah keputusan kepada kes rasuah Rosmah pula. Mahkamah dijangka akan membuat keputusan sama ada Rosmah disabitkan atau dibebaskan daripada pertuduhan rasuah melibatkan tender membekal dan memasang tenaga solar hibrid di 369 sekolah di pedalaman Sarawak. Aku nak tanya kepada penonton, agak-agak kalau Rosmah juga didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Khamis ini, adakah UMNO juga akan mengadakan perjumpaan khas bagi solidariti pula untuk Rosmah Mansur? Dah berapa kali dah? Nak berapa kali lagi nak solidariti pula? Dan selepas ini kita akan mendengar pula keputusan Presiden UMNO pula selepas semua perbicaraannya selesai. Jadi satu demi satu kita akan ketahui keputusannya. Namun yang paling terdekat ini adalah Rosmah Mansur. Hakim Mohamed Zaini Mazlan akan membuat penghakimannya selepas hampir 4 tahun perbicaraan berlangsung. Aku nak kata sekali lagi, perbicaraan ini mengambil masa hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Bukan 4 hari, 4 bulan, 4 minggu, 4 bulan. Bukan. 4 tahun. Jadi apalagi yang perlu dikata kalau sudah 4 tahun. Bayangkan berapa lamanya itu. Pada 18 Februari 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Rosmah membela diri atas tuduhan rasuah berhubung projek tenaga solar bagi 369 sekolah di pedalaman Sarawak. Di sini pada 18 Februari itu sekiranya tidak ada kes dalam pertuduhan, Rosmah awal-awal lagi pasti sudah dilepaskan oleh mahkamah. Namun pada 18 Februari tersebut mahkamah mendapati ada kes atau ada perkara yang boleh dibicarakan di mahkamah. Bermaksud memang ada cerita
cuma perlu dibuktikan terlebih dahulu. Kes kita sudah sampai ke penghujung jalan. Jadi, sudah tiba masanya untuk menamatkan perjalanan dan menetapkan tarikh untuk keputusan. Demikian kata-kata Hakim Muhammad Zaini ketika menetapkan tarikh keputusan sewaktu proceeding pada 12 Mei lalu. Rosmah, 70 tahun, bakal menjadi tumpuan negara kerana apa sahaja keputusan dan alasan penghakiman yang diumumkan oleh hakim berkenan akan membawa impak yang besar terhadap beliau selaku isteri bekas Perdana Menteri. Selain daripada itu, apa juga keputusan yang diterima oleh Rosmah Mansur pasti juga membawa impak kepada netizen dan rakyat Malaysia. Aku tak tahu siapa yang suka, siapa yang tak suka, tapi pasti membawa impak besar. Juga berkaitan dengan itu, kita juga akan melihat nanti apakah impaknya pula kepada UMNO. Kerana seperti Najib, selepas Najib masuk penjara, meringkuk di penjara, impaknya besar kepada UMNO. Sehingga pada hari ini, UMNO sudah beberapa kali buat perjumpaan untuk membincangkan dan ada yang terkait dengan Najib Tun Razak. Bagaimanapun, sebelum keputusan diumumkan, polis menerima aduan daripada Pegawai Undang-Undang Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Ketua Unit Penyelidikan Jumaat lalu, berhubung insiden pembocoran dokumen penghakiman perbicaraan tersebut disiarkan oleh sebuah portal berita. Siasatan itu merujuk kepada laporan bertajuk Rosmah Mansur will be pronounced guilty on 1st September, kata yang disiarkan pada 26 Ogos lalu. Media melaporkan susulan itu siasatan dibuka di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 kerana kesalahan membocorkan maklumat, Seksyen 203E Kanun Keseksaan kerana kesalahan mendapatkan maklumat, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 menyebarkan kenyataan jelik. Pada 23 Februari lalu, pihak pembelaan menutup kes selepas memanggil dua saksi memberi keterangan, iaitu Rosmah dan bekas pegawai khas di bahagian First Lady of Malaysia, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Siti Aziza Sheikh Abdul, 72 tahun. Pada 18 Februari 2021, Rosmah diperintahkan membela diri atas pertuduhan meminta rasuah RM187.5 juta dan menerima RM6.5 juta berhubung projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak. Keterangan bela diri Rosmah didengar pada 5 Oktober 2021. Bekas Perdana Menteri yang sebelum itu tersenarai sebagai saksi pembelaan bagaimanapun tidak dipanggil memberi keterangan. Rosmah didakwa meminta suapan RM187.5 juta daripada Saidi Abang Samsudin yang merupakan pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Berhad untuk dirinya sendiri yang dibuat melalui Datuk Rizal Mansur melibatkan 15% nilai kontrak. Wang berkenan sebagai upah membantu Jepak mendapatkan projek bersebadu sistem solar fotovoltaik PV, hibrid dan penyelenggaraan serta operasi genset diesel bagi 369 sekolah luar bandar Sarawak bernilai RM1.25 bilion secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Rosmah didakwa melakukan perbuatan itu di Legon Bistro G24 Ground Floor Sunway Putra Mall Hat 100 Jalan Putra Chowkit di sini antara bulan Januari dan April 2016. Tuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 16E dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama.
Hukuman melibatkan penjara 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10.000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bermaksud kalau Rosmah kalah di dalam perbicaraan kes rasuah ini, dia mungkin akan dipenjarakan maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang. Denda tidak kurang, bayangkan, tidak kurang 5 kali ganda jumlah. 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan. Kalau aku tak boleh kira berapa jumlahnya. Kamu kiralah sendiri. Atau RM10.000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.